أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وفتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekali lagi mengaturkan dan mengizinkan kita untuk kita bersama di pagi ini meneruskan usaha kita untuk memahami dan menguasai bahasa Al-Quran dengan mengenal kalimah-kalimahnya, dengan mengenal ayat-ayatnya supaya ayat-ayat Al-Quran itu kita jadikan panduan kehidupan kita dalam bahasa Arabnya iaitu Quranan Arabian bukannya kita hanya berpuas hati setakat membaca terjemahan sebab terjemahan itu tidak menceritakan keseluruhan kalimah dia hanya memberi makna saja dan makna itu adalah hanya satu daripada 10 aspek-aspek yang lain yang perlu kita kenali apabila kita mempelajari kalimah-kalimah Al-Quran. Okey, kita teruskan kongsikan skrin untuk menyambung perbincangan kita yang kita berhenti semalam setakat untuk memulakan penerangan kalimah Al-Dha'at. Al-Dha'at kita sudah mengenal dia, jadi ini kita terus membuat ayat penerangan dipanggilkan ayat penerangan. Yang sebaiknya kita membuat penerangan itu dalam bentuk ayat untuk setiap kalimah. Ini satu kalimah saja jadi kita boleh buatkan penerangan, penyataan penerangan ataupun kita panggilkan statement of explanation lah Okey, kita sudah mengenal dia, jadi kita terus menulisnya lah, iaitu al-dha'at adalah fi'lun madhi. Kita terus tulis fi'lun madhi, mim alif, dhad, ya yang mat di ujung, madhi. Fi'lun madhi ada dua, so pastikan kita menulis sama ada maklum ataupun majhul So kalau dia maklum, nyatakan dia adalah fi'lun madhi majhul, maklum Kalau dia majhul, tuliskan majhul sebab ada perbezaan di antara maklum dengan majhul, so kita kena specify dia Kalau kita tak nyatakan, belum lagi jelas, Itu satu kaedah lah. Satu kaedah yang kedua ialah kalau kita tak nyatakan sama ada maklum atau majhul, dia boleh diinterpretasikan sebagai maklum. Antara dua tu default dia ialah maklum. So kalau kita tak nyatakan, nanti kita ingat dia yang madhi, maklum pula. Jadi nyatakan kalau maklum, nyatakan maklum. Kalau majhul, nyatakan majhul. Dan setiap fi'il madhi maklum ada wazan dia So kena nyatakan wazan sebab fi'il madhi dia ada 10 wazan. Jadi kalau kita tak nyatakan yang mana satu, masih lagi tak kemas. Kita nak mengenal kalimah Quran dengan sekemas yang mungkin So dia ini adalah wazan keempat. Wazan keempat, apakah tandanya? Sudah kita melihat sebelum ni, ada bermula dengan hamzah qata' tu di permulaan awal tu, kerana dia mengikut bentuk ataupun acuan. Kalau kita lihat di acuan kata terbitan adalah
mengambil acuan af'ala. Ya, acuan af'ala ni, ya, saya kotakkan dia supaya nampak sikit. Kotakkan warna merah. Ya, inilah acuan yang digunakan untuk membentuk kalimah adha'at tu. Dia mengambil acuan af'ala, ada hamzah qata' tu, ya. Itu menunjukkan dia fi'il madhi maklum wazan keempat. Ya, fi'il madhi maklum wazan keempat. Itulah sebab apa kita mengatakan dia fi'il madhi, kerana dia mengambil acuan af'ala. Macam manakah terjadinya adha'at daripada acuan ni? Itu kita akan buat dalam step ketiga, iaitu pembentukan kalimah. Okey, so kita balik semula kepada lesi logos tadi dan kita teruskan dengan penerangan, ya. So, fi'il madhi maklum wazan keempat, adha'a ni adalah berbaris fathah, ya. Jadi itulah identiti fi'il madhi, ya. Fi'il madhi memang dia tidak ada i'rab, ya. Dia tidak macam fi'il mudhari dan fi'il amal. Dia tidak ada i'rab. Jadi identiti dia, status dia ataupun case ending, case huruf yang terakhir itu sentiasa mengambil baris fathah. Jadi kita masukkan situ dengan kita nyatakan sebagai bil fathati, ya. Bil fathati. Dengan fathah tu, ya, dengan baris fathah tu yang masukkan dengan bil fathati, ya. Dan dia sentiasa mengambil baris atas, melainkan kalau dia ditambahkan dengan komponen fa'il yang boleh merubah baris tu, ya. Tapi maknanya perubahan baris tu bukanlah bermakna status dia berubah, tidak, ya. Dia cuma baris saja yang berubah. Ini bahagian apa? Komponen kata kerja dia, ya. Tetapi dia ada komponen, kalau kita nak kemaskan lagi, kita boleh bracketkan. Yang kita masukkan komponen ni apa dia? Iaitu adha'a, ya. Kita bracketkan dia supaya kita faham apa yang kita masukkan di situ ialah bahagian pertama tu, iaitu adha'a, yang ni. Tu komponen kata kerja dia, ya. Kemudian dia ada ta yang sakinah tu, itu kita masukkan bahagian kedua, iaitu dengan fa'ilnya, ya. Dengan, dalam bahasa Melayu, dengan fa'ilnya, ataupun kalau kita nak Arab pun boleh juga wa fa'iluhu. Itu kalau kita nak Arab, dua-dua boleh, ya. Nanti dalam latihan kita buat dua-dua. Kadang-kadang kita buat Melayunya, kadang-kadang kita buat Arabnya, supaya kita dapat, ya, menguasai kedua-dua sekali. Karena kita buat Melayu dulu. Dengan fa'ilnya. Itu kita kena pergi ke lesi logos yang Jawi, sebab Arab dia tak dengar, ya. Jadi kita nak tulis dengan Doktor, saya nak tanya doktor. Sebabkan dia fa'il madhi ni dia bil fathati. Kita berdasarkan daripada kata acuan dia fa'ala tu ke doktor? Betul. Fa'ala kan lam baris atas. Sebab itu kita fathati ya? Bukan fa'ala saja. Keseluruhan wazan sampai 10 pun hujung dia tetap baris atas. Oh. Bukan Okay, doktor. fa'ala saja. Tengok sini. Bila fa'il madhi saja, lam tu semua baris atas. Kan? Itulah ya. dia katakan apa? Bil majhul dia pun baris atas juga. Itulah identiti dia. Yang berbeza dengan maklum. Maklum tengok, dia tak baris atas, dia baris depan. Kan? Sebab mudhari' ini default dia ialah marfu'. Sebab tu dia mengambil baris depan ni. Kemudian mudhari' ini dalam konteks-konteks tertentu dia boleh berubah baris ni. Tetapi madhi tak boleh. Dia tetap baris atas. Okey, doktor, terima kasih.
Okay. Kalau amar pula tengok baris hujung dia apa? Sukun. Lam tu sukun. Itulah identiti dia. Nah, bila sukun dia ada i'rab dia dipanggilkan majzum. Ya, so yang ni marfu', yang ni majzum. Tapi sini ini bukannya marfu', bukannya majzum, bukannya mansub, tapi kita panggil dia bil fathati. Okey, terima kasih Doktor. Okay, sama. Okay. Dan kita terus dengan apa? Dengan fa'ilnya. Fa'il ialah pelaku kepada perbuatan itu. Kita letakkan dengan fa'ilnya. Alif, lepas tu ain, lam, dengan nya. Ya, fa'ilnya. Ada. Jadi pelaku dia itulah yang kita masukkan tu. Ya, dan kita copy dia bawa ke literatur Arabi tu, tampal balik kat situ nak menyambung ayat tu. Jadi kita yang masukkan dengan fa'il tu yang mana? Yang komponen yang kedua ni. Jadi kita boleh copy dia. Yang ni lah kita nak menerangkan yang ta tu, ta mautu'ah tu ya. Ta dengan fa'ilnya. Jadi apakah penerangan kepada fa'il dengan ditunjukkan oleh ta sakinah tu? Pertamanya fa'il tu adalah apa? Jantina dulu ya. Jantina dulu muannas. Fa'ilnya muannas. Muannas kita ambil mim, ambil hamzah qata' berkaki waw tu, lepas tu nun. Nun tu tasydidkan dia dengan sa, muannas. Ya. Kemudian ta juga menunjukkan yang muannas tu bilangan dia mufradah. Mim, fa, ra, dal, ta, mabutah. Tu mufradah maknanya pelaku tu bukannya dua orang, bukannya ramai, tapi satu ataupun seorang. Ya. Okey. Apa lagi yang kita boleh nyatakan di sini? So, bila pelaku dia ada i'rab. Ya, pelaku mesti ada i'rab. Setiap pelaku adalah subjek, fa'il ya. Fa'il ni sentiasa mengambil i'rab yang marfu'. Kita masukkan yang marfu'. Kita kena terangkan tak isim, domir, yang Boleh. ta Lepas ni kita yang terang deliberate-nya. kita boleh terangkan apa satu-satu ya, kan jangan campur-campur. Kalau campur-campur nanti dia keliru ya. Kita terangkan dulu, terangkan fa'il dia dulu. Lepas tu baru terangkan kenapa digunakan ta sakinah ni. Ataupun kalau kita nak terangkan peranan ta sakinah ni pun boleh juga dulu. Ya, iaitu dia sebenarnya mewakili lah ya fa'ilnya. Okey, tak apa, kita dua-dua boleh buat nanti ya. Dia apa ni, dia fleksibel ya. Maknanya cara saja macam mana kita buat yang dalam buat format ini dulu. Ya, kita terangkan nak mengenal fa'il tu yang tu kena pinjam sinilah yang tu. Okey, marfu, mim ra, fa, waw, ain ya. Fa huwa ain. Marfu. Okey. Okey, tetapi fa'il ni tidak tak nampak ya. Marfu, kita boleh letakkan dia mustatir. Ya, mustatir tu sama ada kita nak buat di sini boleh ya, mustatir min sim ta ra. Mustatir maknanya dia tersembunyi ya, tak ada dalam kalimah tu, tak nampak fa'il dia. Yang nampak hanya ta mubtah ni menunjukkan fa'ilnya tu mustatir. Ya. Dan pada masa sama dia juga jadi kita tambahkan dengan juga ya. Mustatir juga
ambil jawi, juga ialah jim, waw, ga. Juga dia dalam keadaan bercantum dengan adha'a tu kita panggil dia juga muttasil. Tasydidkan dia short dengan lam. Muttasilun maknanya dia bercantum, ya? Dia tidak berasing. Walaupun dia nampak ni berasing, bukan makna dia munfasil, ya. Munfasil apa dia? Munfasil dia akan menjadi satu kalimah yang lain. Itu dipanggilkan munfasil. Tapi di sini tak, dia tidak menjadi kalimah. Dia adalah komponen kepada adha'at tu, tapi hamzah qata' dengan ta tak boleh disambung, ya. Tak boleh ditulis dalam keadaan bersambung. Tapi kedudukan dia adalah bercantum dengan adha'at tu, bermakna dia dalam kedudukan muttasil yang marfu'. Okey. Lepas tu kalau kita nak menerangkan ta tadi, boleh, ya. Dalam konteks sebenarnya dia tu bukannya fa'il. Ya, dia bukannya fa'il. Kita tadi nak mengatakan okey, kalau kita tak nak confuse, kita buang ta di sini, ya. Kita nak menerangkan apa komponen fa'ilnya ialah muannas mufradah mustatir, tapi ada ta ni. Nah, ta ni apa peranan dia? Kita buat dalam ayat lain supaya dia tidak bercampur aduk, ya. Jadi ta tu adalah isim dhamir dot mim ya ra. Ya, kalau kita nak ulang dia pun isim dhamir. Sama ada kita nak ulang sekali lagi ni ataupun tak ulang, terpulanglah, ya. Kalau sudah faham, sebenarnya dia isim dhamir muannas mufradah. Ya, kalau tak itu kita ulang sekali lagi pun tak apa supaya kita jelas. Ya, dia adalah isim dhamir muannas mufradah yang mewakili, ya. Dia tu wakil saja, ya. Dia bukannya fa'il sebenarnya. Dia mewakili fa'il. Jadi sebenarnya fa'il itu adalah mustatir. Dia mewakili. Dengan mewakili kita gunakan jawi. Mewakili. Tak payah kan? Mewakili boleh. Mim, waw, kaf, ya, lam, ya. Mewakili fa'il, ya. Fa'il yang sebenar. Supaya kita tak confuse. Bermakna ada fa'il yang sebenarnya tapi tidak dinyatakan, ya. Bermakna yang ta maftuhah tu bukannya fa'il, dia hanya wakil saja. Mana yang tadi, ya. Ni yang mewakil, fa'il yang mewakili. Fa'il yang sebenar, sekali lagi. Sebenar. Itu bermakna fa'il ada, ya, yang sebenarnya tapi tidak ditunjukkan. Ya, sebenar. Ya, nanti tolong cek, ya, sebenar ni macam ni ataupun ada alif, ya. Okey, apa makna dia? Maknanya ialah ta ni adalah hanya mewakili, ya, indication saja, indicate fa'il dia. Bermakna dia menunjukkan kepada kita ada fa'il, dan fa'il tu jantina dia adalah muannas mufradah. Tetapi tak dinyatakan dalam dalam kalimah ni, bermakna fa'il tu berada di tempat lain, ya. Dan biasanya fa'il tu berada selepaslah, ya. Adha'at, lepas tu fa'il itu construct. Fa'il dengan kata dengan komponen kata kerja, ya. Tetapi kadang-kadang dia tidak dinyatakan selepas sebab dia telah dinyatakan sebelumnya,
Jadi yang sebelum itulah yang boleh kita rujuk ya sebagai fa'il. Ya, kalau kita nak terangkan dalam ni pun boleh. Ya, fa'il yang sebenar. Nak cek apa yang sebenar ni apa macam ni ejaan dia ya. Tak puas hati Tak ada alif, tak ada Doktor. alih ya. Dia tak ada. Okey macam tu ya. Okey. So kalau kita nak apa ni nak terangkan yang lebih kemas kita ya yang sebenar yang dirujuk lah ya. Yang kena guna sekali lagi yang dirujuk. Rujuk ya, rujuk bahasa kalau Rumi RUJUK kan ya. Sebenarnya salah ejaan tu ya sebab Rumi Jawi dia bukannya kaf. Apa? Jawi dia ain. So kita gunakan ain ya. Mungkin penulisan kita ni berbeza sikit tapi tak mengapa ya. Kita nak menambah ilmu kita ya. Jangan kita ikut sajalah. Nanti rujuk nak tulis kalau K maknanya kaf. Tak jadi ya. Kalau kita letak kaf kat sini tak jadi sebab dia pada bahasa Arab rujuk rojim ain. So, gunakan ain. Dia rujuk kepada fa dal zal pula. Kepada dia rujuk kepada apa fa'il tu ya iaitu naro ya kepada kalimah naro non bariskan dia ya kalimah okey yang ni kita boleh bracketkan kalimah baris atas naro yang sebelumnya. So maknanya dalam konteks ni apakah fa'ilnya? Fa'ilnya ialah sebenarnya naro tu. Naro tu sepatutnya ada selepas ayat adha'at naro tapi dia tak perlu ya sebab naro tu telah disebut sebelumnya. Kalimah naro sebelumnya. Sim, ba, lam, waw, mim. Sebelumnya tadi boleh pinjam kat sini. Mana dia nya tadi? Fa'ilnya sini. Ya, letakkan sini sebelumnya. Itulah yang menjadi bila kita membaca tu adha'at tu kita tahu siapa fa'ilnya ialah naro tadilah. So naro ni ialah apa? Fa'il yang muannas mufradah. Ya, muannas yang mufradah yang menyebabkan adha'at tadi iaitu yang menerangi tu. Itulah konstruk ya daripada kalimah tu sendiri kita boleh dapatkan maklumatnya dan kita susun dia elok-elok dalam bentuk ayat penerangan ya. Jadi dengan kalau kita boleh membuat penerangan ni maknanya kita bila kita membaca kalimah tu kita sudah mengenal dia dengan baik. Bukan setakat kita menyebut saja ya. Dulu-dulu kita sebut saja ya, kita kata dah baca. Tapi belum lagi kita belum membaca. Kalau kita membaca tu kalau kita tak dapat maklumat ni mana belum lagi membaca, kita baru menyebut. Menyebut dengan membaca adalah dua perkara yang berbeza, jauh beza macam langit dan bumi ya. So jangan kita kata kita sudah membaca sehingga kita boleh memberi penerangan kepada kalimah tu. Bukan penerangan saja, banyak lagi komponen-komponen lain bila kita kata kita sudah membaca tu ya. Kita tahu konteks dia, kita tahu setiap komponen dalam kalimah tu, fungsi-fungsi komponen tu, boleh kita menulisnya, boleh kita mengejanya, itulah dinamakan membaca. Sebab membaca ni mesti faham. Kalau membaca tak faham, bagi saya belum lagi membaca ya.
Okey, sebelum kita tutup, kita nak simpan tengok kalau ada apa-apa kesalahan dari segi penulisan lah ya. Ni yang pertama tu ialah fi'il madhi maklum wazan 4 bil fathati dengan fa'ilnya muannas mufradah ya, mustatir juga mutasil ya. So kalau kita nak buat ayat macam ni sebab kita nak masukkan sekali penceritaan tentang fa'ilnya, so di sini elok kita masukkan sekali ta ni. Nanti dia tak fit pada penerangan pula ya, kan mana datang muannas ni, sebab ada ta ni lah. Jadi kita masukkan tu, lepas tu kita terangkan sekali ta tu sekali lagi. Dia juga peranan dia ialah isim dhamir muannas mufradah yang mewakili. Ya, yang mewakili. Dia bukannya fa'il ya, tapi dia hanya mewakili saja fa'il yang sebenar yang dirujuk kepada kalimah naro sebelumnya. Itulah dia faham macam mana pembangunan sesuatu ayat tu dibuat ya, dengan mengambil kira kalimah naro yang ada sebelumnya, so dia tidak lagi perlu dinyatakan sebagai fa'il selepas adha'at ya. Okey, so kita boleh print screen yang ni. Dan kalau nak simpan dalam kalau kita nak buat salinan sekali lagi ke, kita boleh simpankan dia di dalam download ya. Kita boleh simpan dalam download tu dan kita ambil nama ni dan tukarkan kepada hari inilah dalam bentuk text file ya. Hari ini ialah 9 hari bulan, letakkan 9 hari bulan. Kalau kita nak gunakan, kita cari yang 9 hari bulan dalam download folder tu, kita akan dapat ya, simpanan tu kita boleh gunakan kali lagi. Okey, save. Okey. So, okey, besok kita akan, besok hari Sabtu dah tak ada ya. Jadi kita akan sambung ni hari Selasa ya. Hari Isnin kita cuti ya pagi ya, sebab kami pun masih lagi di luar kawasan ya. So kita akan sambung kelas pagi ni, kelas pagi kita akan sambung hari Selasa. Nanti kita akan buat pembentukan kalimah pula atau ya. So untuk mengenal kalimah tak cukup dengan hanya menyebut ya, tetapi kena buat pembentukan kalimah dia, barulah kita akan nampak ya macam mana sebenarnya adha'at ni dibangunkan daripada 3 huruf akar dia ya, insya-Allah. Doktor, Ya. Macam dengan penerangan ni kan, macam dengan Allah ni memanglah kita tahu dia muannas kan, muannas mufradah ni kan. Ya. Kalau macam yang katakan dia bukan muannas, maksudnya contohnya kalau dia muzakkar, kita kena masuk muzakkar lah, muzakkar mufrad ke kan, Ya. untuk penerangan. Kalau macam yang dua tu tetap kita kena masuk juga ke dia punya musanna tu, maksudnya dia muzakkar muannas muzakkar tu untuk bilangan dua tu. Mesti. Kita masih guna macam dengan isim tu ke? Kita nak tahu dia jenis perkataan menunjukkan seorang ke, dua orang ke, ataupun lelaki ke perempuan tu. Mesti kena masukkan jantina, kena masukkan bilangan. Sebab jantina boleh antara muannas dengan muzakkar, bilangan boleh berubah ya. Boleh jadi mufrad, boleh jadi tanah, boleh jadi jamak. So kena juga kena masuklah yang tu tiga-tiga tu masih still perkataan sama dengan isim lah. Ya, kena masuk. Bila menerangkan fa'il dia tu ya. Fa'il dia tu kena terangkan mula sekali jantina, lepas tu bilangan. Lepas tu jangan lupa i'rab dia lah. I'rab dia. I'rab fa'il sentiasa marfu' lah. Okay, maaf doktor, satu soalan boleh ke doktor? Boleh.
Okey. Kalau kita letakkan naron sebagai fa'il, maksudnya kalau kita letakkan selepas adha'at, dia akan menjadi narun. Is it? Ya. Adha'at narun. Betul. Okey. Alright, terima kasih. Kalau dia apa ni, dia sebab tu kita letak ini dia merujuk saja ya. Jadi tapi dia kena mengambil i'rab yang marfu'. So sepatutnya dia ada adha'at narun lah. Ya, narun itu dia dalam bentuk api yang marfu'. Baik, terima kasih Doktor. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum ya karim. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Jazakallahu khairan katsiran doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi